يا رب قد غفلنا وكلنا طمع في عفو وفي كرم وفي عتاق وجنة مع سيد البشر ندعو. Muka surat 310. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Abu Lais berkata, ketahuilah bahawa bagi orang fakir miskin itu akan mendapat 5 kemuliaan. Pertama, pahala amalnya lebih dari pahala amal orang-orang yang kaya dalam sembahyang, sedekah dan lain-lain. Kelebihan orang fakir miskin ni, Abu Lais kata, pahala dia lebih jika dibandingkan dengan orang kaya. Lebih dari sudut apa dia? Ibadat sembahyang. Orang miskin, dia masa dia sembahyang, pertama sekali, hak tentunya kalau dia sembahyang jenis orang belajar lah, dia tak banyak mikir, khusyuk dia lebih. Kekhusyukan dia tu lebih daripada jika dibandingkan dengan orang kaya. Mungkin orang kaya tengah-tengah sembahyang tu dia mikir, orang panggil, ada masalah dalam projek dia ke, dalam bisnes dia ke, kan? Banyak benda lah dia fikir. Kemudian dia fikir nak marah pada partner ke. Orang miskin nak marah pada partner dia apa? Habis tinggi dia nak marah pada bini dia je, kan? Jadi orang kaya pun ada bini, nak marah bini lagi, nak marah partner lagi, kan? Nak marah yang subkon ke apa benda lagi, macam-macam. Baik. Jadi konsentrasi dia, tumpuan dia dalam sembahyang lebih jika dibandingkan dengan orang yang kaya. Sebab tu dia lebih pahala dia dari sudut tu. Yang kedua, dari sudut sedekah dia. Sedekah orang fakir miskin ni, nilai dia, value dia tinggi. Sebab dia miskin, ada dalam simpanan adalah 2, 3, 4 ribu, tak banyak. Ataupun income dia, pendapatan bulanan dia 700, 800 orang kampung. Tetapi sedekah dia mungkin sebulan RM10 untuk masjid. RM10 tu bagaikan 1000 ataupun RM100, RM200 bagi orang kaya. Nilai dia. Dan dia rasa sayang masa nak bagi tu. Tetapi oleh kerana dia jenis orang mengaji, kan, ataupun orang belajar, dia sedekah. Sebulan RM10. Maknanya satu minggu dia sedekah tu lebih daripada RM2.5. RM2.5 sekali Jumaat mari, RM2.5 dia bagi. Nombor 2, jika ingin sesuatu dan tidak tercapai, dicatat baginya pahala. Orang miskin kalau dia nak benda, tak dapat. Dia nak benda tak dapat, Allah Ta'ala bagi pahala. Pahala ke mana agak-agak? Apakah pahala kerana tak dapat ataupun macam mana? Pahala dia Allah Ta'ala bagi tu kerana kesabaran dia. Sabar dia. Dia nak beli, orang panggil kereta sebiji, tapi tak ada. Ada saya jumpa satu orang tu, saya ingat tahun, saya duduk Gombak ni tahun 91. Dan saya berpindah ke Taman Melewa ni tahun 98. 91, 2003 ni 20 tahun ni? 20 tahun. Daripada dulu saya jumpa dia tu sampai sekarang, baru ni jumpa dia pakai motosikal lagi. Kerja dia ialah sebagai pegawai kerajaan, tetapi senang ceritanya tukang kebun lah. Anak banyak. Takkan dia tak berasa nak orang panggil pakai kereta, mesti nak, tetapi dia sabar.
demikian anak banyak, gaji tak tahulah berapa kalau tukang kebun ni. Mungkin tak sampai masa tu lah, tak sampai 1,000, sekarang mungkin dah naik 1,000 lebih. Berasa nak tetapi dia sabar. Kesabaran dia kerana nak pada benda itu, maka Allah Ta'ala bagi pahala ke dia. Bukan pahala kerana nak benda tu, tak dapat dah. Dia nak benda tapi sabar. Sabar ni dapat pahala. Nombor 3, mereka lebih dahulu masuk syurga. Lebih dahulu masuk syurga pasal apa? Pertama sekali, antara faktor yang boleh menyebabkan masuk dulu, masuk lewat dalam syurga ni ialah dari sudut harta. Harta dia ni lebih bersih jika dibandingkan dengan harta orang kaya. Nombor 4, hisab mereka di hari akhirat lebih ringan. Dia orang miskin. Apa benda agak-agak kegiatan orang miskin yang rasa itulah, kalau dia terikat dengan agama. Beli toto dah sebab dia terikat dengan agama ni. Ini cerita hak ada ikatan dengan agama ni. Miskin yang ada ikatan dengan agama, bukan yang miskin yang jenis beli toto dah ni. Jadi mereka ni dari sudut harta dia bersih. Kalau hak tadi, kalau saya buat contoh hak tadi tu, dia kerja tukang kebun, mungkin dia tak ada dah maknanya, dan dia ada berniaga sikit. Itu saya respect sikit kat dia. Ada berniaga jual-jual makan. Dan saya tanya dia, kalau balik kampung raya lagu mana? Dia kata naik bas. Maknanya daripada dulu hak saya kenal dia tu tahun 90. Tapi masa tahun 90 tu dia dah ada anak, saya ingat 7 ke berapa. 7. Jadi bayangkan dia balik kampung dengan bas sampai sekarang. Jumpa dengan dia baru ni. Tanya dia, abang buat apa sekarang? Dia kata macam biasalah. Belilah kereta sebiji, anak dah ramai. Dia kata biarlah dulu lah Ustaz. Jadi dari sudut harta dia sikit, maka sikit ni mudah kira. Bahasa manusianya gitulah. Dah harta dia sikit, mudah kira. Kok ada yang jenis apa orang panggil yang tak apa elok pun mudah kira, sikit. Kita pun macam tu lah, macam beras. Kalau sikit mudah je asing. Dia punya beras yang ada padi tu yang dipanggil atah ke apa ni. Kemudian beras yang betul. Kalau sikit, tapi kalau banyak lambat. Nak asingkan yang ada padi tu dengan tak ada padi, yang beras dengan padi tu. Setelah di mesin. Jadi begitulah lebih kurang orang miskin. Kok ada yang tak elok pun sikit, mudah kira. Bila mudah kira, masuk syurga cepat. Kalau dah layak masuk syurga, masuk. Nombor 5, penyesalan mereka sangat kurang. Sedang orang kaya ingin seperti orang fakir di akhirat, sedang orang fakir tidak ingin seperti orang kaya. Ini kemuliaan yang kelima. Kemuliaan yang kelima, orang miskin menyesal dia kurang. Dia tak adalah menyesal banyak sangat. Tuan-tuan kena ingat cerita yang saya dan ustaz lain pun selalu sebut cerita. Abdul Rahman bin Auf kaya dia, jamin masuk syurga. Tapi Nabi kata lewat sikit. Pasal apa? Dia kaya. Habis kaya Abdul Rahman bin Auf lagu mana? Kaya Abdul Rahman bin Auf, kaya Abdul Rahman tu sendiri pertama dijamin masuk syurga dah. Bukan senang nak jamin masuk syurga, mesti ada keistimewaan. Keistimewaan dia ni sahabat Nabi yang kuat derma. Selain pada kuat derma tu, untuk maknanya orang panggil untuk Islam, untuk orang ramai. Tapi selain pada tu peribadi dia, sembahyang tahajud banyak, tak baca Quran banyak. Pun begitu, oleh kerana harta banyak, walaupun sembahyang tahajud banyak, harta banyak, maka dia masuk syurga lewat sikit. Baik, sebab itu dalam yang kemuliaan yang kelima ni, dia kata orang miskin ni menyesal kurang sikit. Nak menyesal pun macam tadi lah. Kalau dah kesalahannya harta dia sikit, kesalahannya sikit lah. Dari sudut maknanya harta yang tak elok tu. Jadi yang ini pun, bila dia miskin, pertama sekali dia punya sumber harta dia, kalau ada yang tak elok pun sikit. Satu. Yang kedua, dia tak ada mikir nak buat benda-benda yang tak elok. Kadang-kadang orang kaya ada juga dia mikir sebelum dia jadi baik tu, ada terfikir disebabkan harta banyak, maka dia main perempuan. Dia corner kat tu. Kadang-kadang pembaziran dia tu duit bazir.
Ya, saya dah cerita banyak dah tentang pembaziran orang-orang yang ada duit ni. Dia tak mikir, dia sudut nak keluar duit, dia tak ada fikir panjang. Berasa nak keluar. Ya, tak adalah kata time, sepatutnya time untuk bersedekah tu dia lebih sikit, tak ada. Ya, sedekah sikit tetapi pembaziran banyak. Pembaziran kadang-kadang dia tak perasan, dia kata tak apa, itu anak saya je. Ya, macam yang saya cerita tu, dia bagi kereta kepada anak dia kereta besar dah. Ya, BMW yang sport. Anak dia minta nak beli kepada makwa anak dia. Tak ada kena-mengena tu. Tak jadi menantu pun lagi. Last kali tak jadi menantu. Duk rancang nak jadi menantu, nak jadi bini anak dia lah. Tapi akhirnya tak jadi menantu. Tapi saya tak tahulah kereta yang diberikan kepada makwa dia tu terus dapat kepada makwa dia ke apa, wallahualam lah. Okey. Jadi penyesalan mereka kurang sebab sumbernya yang tak elok tu kurang. Yang kedua, penggunaan fima anfaqta tadi. Kemana dia belanjakan duit tu, mesti kalau orang miskin mesti cantik. Habis tinggi adalah dia bagi kepada anak dia sikit-sikit, anak dia menangis nak kepada benda-benda yang tu, dia beli atas nama budak, tak apa. Ya. Selebihnya tu belanja anak bini lah. Tetapi kepada orang yang kaya ni pembaziran banyak berlaku. Ya. Saya ialah dulu-dulu masa selalu sering dijemput ceramah di syarikat korporat yang besar-besar ni, ada juga kita orang terasa, orang panggil rasa pilu lah jugalah, terutama sekali bulan Ramadan. Dia orang jemput ceramah makan bulan puasa. Lepas makan tu saya tengok hok buang tu, kalau saya kira lah, saya ada tanya satu kali, ada satu orang tu, staff tak banyak, belanja untuk buka puasa saja 10,000. Ya. Dan saya rasa, saya tengok lepas makan tu semua tu, hok buang saja, kita kira apa ni orang panggil peratus, ya, 30%. Maknanya kalau sekiranya 10,000, 30% RM3,000. Dan banyak tempat tu saya pergi tu boleh katakan buang makanan. Hok bawa balik pun, staff bawa balik pun ada lagi hok buang. Bila tanya caterer tu pula, habis yang tak habis ni lagu mana? Dia kata buang, kata. Caterer pun tak larat nak makan yang dia duduk hidang kat orang tu. Sebab dia pun dah cemuh, kata orang, makanan dengan makanan tu sendiri. Kita bagi pada orang yang tempah, dia kata. Tapi kalau hak tempah tu pun ambil tak habis lagi, banyak tak habis, kita buang, dia kata. Tuan-tuan cuba tengok, ingat tak tuan-tuan kerja sendiri tempat, bila ada jamuan banyak buang. Jadi ini yang dikatakan fi ma anfaqta, kepada mana kamu belanjakan harta tu. Jadi kalau begitu pembaziran, Tuhan akan tanya banyak tu. Kamu tak fikir ke hak kamu buang tu, 3,000 tu kalau bagi pada fakir miskin, bagi duit cash kat dia, kalau 3,000, kalau nak bagi 500 orang dapat 6 orang. Ya. Tapi tuan-tuan, syaitan ni dia pandai. Dia tak bagi kita mikir, dia tak bagi orang kaya mikir tu. Ya. Dia rasa tak apalah, duit banyak, dalam bank banyak, syarikat company, ini company punya ni. Ya. Company punya betul lah, tapi you punya company. Kan? Adalah 2-3 orang director. Tapi director tu Melayu, takkan tak fikir Islam yang Melayu tadi, takkan tak fikir. Ini yang dimaksudkan penyesalan yang sangat kurang bagi orang miskin, tapi orang kaya menyesal banyak. Sedangkan orang-orang kaya pula, dia kata, masa di hari akhirat besok, dia akan berasa nak jadi orang fakir. Bila tengok kelebihan orang fakir ni, mudah masuk dalam syurga, hisapnya ringan, maka yang kaya tadi menyesal dan berasa nak jadi orang fakir miskin. Sedangkan orang fakir ni tak berasa pun nak jadi orang kaya di hari akhirat besok. Dia lagu tu pula. Orang miskin tak ada menyesal pun jadi miskin, sebab dia kata aku dapat hisap mudah, kira bicara dengan Allah Ta'ala mudah, masuk dalam syurga pun cepat banding dengan orang kaya. So dia tak menyesal jadi orang miskin dan tak berasa pun nak jadi orang kaya. Tapi orang kaya berasa nak jadi orang miskin. Dan semua keterangan ini ada keterangannya dalam daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum.
ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اجعلنا من الذين يستمعون فيتبعون أحسنه صلى الله عليه وسلم.